sebelum saya bekerja di sini, jadi saya pernah jadi guru ganti sebagai guru pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Shah Alam Okey. di Berapa lama? Bukit Jelutong selama 3 bulan. 3 bulan. Habis 3 bulan tu terus PKP. Sebab PKP sekolah tutup kan waktu tu. Bila start sekolah tutup tu, awal tahun lepas lah maksudnya. awal tahun lepas. Saya start bulan 12 saya tak silap saya, 12 sampai bulan 2, 3. 3 macam tu. Macam tu. Kalau ikutkan 6 bulan. Tapi disebabkan PKP tu dia jadi short lah. Macam tu. Jadi pengalaman ajar mengaji sebelum ni sebab mak saya memang daripada saya kecil lagi mengajar mengaji. Jadi bila saya dah start khatam Al-Quran tu, mak dah suruh ajar-ajar lah. Yang mana yang bawah-bawah kan. Jadi saya start dari situ lah. Jadi sampai sekarang lah mak ajar mengaji. Dan bila setiap kali balik ke rumah tu, insyaAllah saya akan turut sekali lah mengajar. Jadi pengalaman Ustaz kalau mengajar orang dewasa ni ada tak? Pengalaman ajaran dewasa setakat ni tak ada lagi. Tapi interact dengan orang dewasa tu bagi saya tak ada masalah lah, insyaAllah. Okey, baik. Kalau ada dari segi cara nak interact dengan orang dewasa tu rasanya okey lah. Kalau nak mengajar ni dia tak susah pun sebenarnya. Kalau tahu cara nak tackle macam mana orang dewasa ni, senang je lah, insyaAllah. Okey, baik, bagus. Jadi untuk yang sesi hari ni sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak confirm dulu jadual Ustaz lah. Okay. Okey, baik. Jadi kalau tengok pada jadual yang saya dapat daripada HR ni, ini jadualnya kan? Betul. Jadi sekarang ni kalau ikut ni waktu kerja Ustaz lah kan, yang warna hitam ni kan? Alright. Jadi fokus ni Ustaz, malam bolehlah mengajar kan? Boleh, tak ada masalah. Saya pun bujang ni. Tak ada apa-apa, masa banyak. Okey, cantik. So memang sekarang ni memang kita duduk tengah cari yang waktu yang ni lah sebenarnya, malam ni. Sebab ramai pelajar yang nak belajar malam dengan hujung minggu selalunya. Jadi kalau Ustaz boleh bagi komitmen yang masa waktu macam ni, cantik ni. Betul. Tapi kalau contoh kalau lepas PKP, waktu macam ni juga ke atau macam mana? Sama lah. Sama Sama-sama. Alright. Okay, so tak apalah. Yang ni tak ada masalah. Sebab lepas waktu PKP, contohlah anda kata dah boleh hadir ke tempat tu kan. Jadi kita dah tak Zoom ke macam mana? Kita akan pergi ke sana. Dia sekarang ni kelas memang kita buat dua lah sebenarnya. Ada yang fizikal, ada yang online. Jadi yang online tu tetap jalan online. Yang fizikal tu tengok keadaan macam mana. Okey, baik. Kalau ada ustaz dapat pelajar yang nak belajar fizikal, kira ada kelas lah di office. Macam tu. Tapi itu terpulang lah kalau ustaz nak ambil yang online sahaja, tak ada masalah. Sebab sekarang ni memang ada je yang pelajar luar daripada Bangi yang memang mereka belajar secara online je lah. Boleh? Boleh. Alright. Okay. Jadi yang ni sebelum tu saya nak tunjuk dulu yang flow ni. Okay, yang ni flow ni saya dah bagi dekat Ustaz. Jadi yang flow ni, ini yang Ustaz akan jalani bersama dengan saya lah. Kalau tengok pada hari pertama hari ni, kita ada pembincangan tugasan yang saya dah bagi dekat Ustaz. Okay, lepas tu sekejap lagi saya akan bagi penerangan berkenaan dengan core value diceli Al-Quran. Dan yang ketiga ni memerhati perjalanan kelas benar. Okay, yang ni Ustaz akan join tengok kelas yang kita jalankan diceli Al-Quran. Yang ni saya akan pilih lah mana-mana Ustaz. Untuk malam ni ada kosong. Kalau ikutkan ada seorang Ustaz ni dia ada kelas dengan pelajar dia malam ni pukul 8 hingga 9. Ustaz free ke? Free, insyaAllah. Free Okay. Jadi nanti kelas tu kelas Ustaz Haziq. Saya akan beritahu Ustaz Haziq dan Ustaz akan WhatsApp Ustaz Haziq tu untuk minta link. Boleh. Jadi nanti Ustaz akan masuk tu Ustaz off kamera, off audio, Ustaz tengok je. Okay. Tak perlu nak bercakap apa-apa lah. Okay, boleh? Boleh. Okay, itu settle untuk malam ni.
Okay, lepas tu bila dah settle yang Ustaz dah tengok kelas tu, Ustaz akan bagi tahu saya akan bagi tugasan yang kedua lah. Untuk tugasan kedua ni saya akan bagi detail apa yang Ustaz kena buat dalam rakaman. Yang ni Ustaz kena buat simulasi pengajaran. Ustaz kena rakam. Jadi apa yang Ustaz kena ajar dalam tu saya akan detailkan. Dan saya akan bagilah sekali dengan video apa semua ikut pada cara yang dalam video tersebut sajalah sebenarnya. Boleh? Boleh. Okay, lepas tu hari yang seterusnya, yang ni saya akan bagi masa lebih kurang 2 hari lah untuk Ustaz siapkan video. Kalau lebih cepat lebih bagus. Boleh saya proceed ke yang seterusnya. Yang seterusnya saya akan pergi kepada simulasi pengajaran secara langsung. Yang ni basically dia sama je sebenarnya dengan yang tugasan yang kedua ni, yang rakam. Cuma yang ni berhadapan dengan saya lah. Saya akan jadi pelajar. Ustaz akan mengajar, saya akan tengok lah macam mana Ustaz mengajar. Okay. Yang ni, yang simulasi ni pun bukan kata test ke apa, kita hanya nak melatih saja. Nak melatih. Okay, bila dah selesai yang ni, ada satu lagi part dekat sini saya tak letak lagi, iaitu part yang bahagian ujian, test. Yang test ni Ustaz akan mengajar secara yang real punya, maksudnya akan ada pelajar, Ustaz akan mengajar di hadapan pelajar tersebut. Jadi dalam tu kita akan test lah macam mana Ustaz interaksi dengan pelajar tersebut, macam mana Ustaz aplikasikan pengajaran yang saya dah bagi tahu sebelum ni. Okay, boleh? Okay, bila dah selesai tu kita tengok, kita akan uji apa semua. Kalau boleh, maksudnya Ustaz boleh dimasukkan ke celik Al-Quran, kita akan bagi yang ni lah latihan penggunaan SKMS. Yang ni lebih kepada sistem lah sebenarnya untuk rekod pengajaran, rekod pembelajaran pelajar tu. Boleh? Boleh. Alright, okay, kita pergi kepada task yang Ustaz bagi dekat saya, jawapan. Okey, baik. Ini jawapan Ustaz. Yang pertama, trainer akan mengajar kemungkinan orang yang lebih berumur daripada dia. Okey. Yang kedua, orang yang hadir untuk belajar berkemungkinan dari level yang tak kenal huruf juga. Okey. Yang ketiga, pembelajaran akan jadi mudah dengan penggunaan Google Doc atau Word dan juga lain-lain medium bagi memudahkan tangkap dan catat nota. Okey. Yang keempat, trainer perlu menggunakan bahasa dan contoh yang mudah difahami oleh pelajar. Okay, trainer perlu pandai bermain dengan intonasi bagi menarik perhatian pelajar. Dan yang keenam, internet perlu laju. Ketujuh, trainer akan ajar selari mengikut modul yang diberi. Okey, baik. Kalau Ustaz tengok berdasarkan video yang saya bagi dekat Ustaz tu, apa yang Ustaz boleh simpulkan? Contohnya dari segi pengajaran yang Ustaz Syukur jalankan. Adakah pelajar-pelajar ni dapat ikut pengajaran tersebut ataupun sebaliknya? Pandangan Ustaz, silakan. Jadi apa yang saya nampak lah daripada sesi pembelajaran tu kan, saya nampak saya tak pasti sama ada mereka perlu mute ataupun tidak mereka punya mereka punya Zoom. Tapi saya nampak kadang-kadang bila ada yang tanya tu ada yang tak jawab kan. Jadi saya tak tahulah daripada segi tu. Mungkin akan ada timbul masalah daripada segi penggunaan Zoom kan, sebab ada certain orang tua tak pandai nak guna Zoom, betul? Betul. Jadi kalau yang pandai tu alhamdulillah lah. Jadi yang saya nampak cara tu nampak berkesan sebab cara pembelajaran tu nampak macam seperti kita nak ajar budak yang baru daripada kecil lagi. Cara dia ajar tu nampak macam betul-betul orang tu tak tahu. Macam sebab ada nampak daripada huruf ba macam mana, gunung kan. Jadi saya nampak cara tu nampak menarik lah. Jadi kalau dari segi penggunaan gambar Ustaz tengok macam okey ke? Boleh masuk ke dengan pelajar dewasa? Pandangan Ustaz. Itulah sebab saya nampak daripada saya nampak juga, saya tengok juga pelajar tu sama ada dia intimidasi ke tak dengan
cara pembelajaran tu kan, sebab nampak macam ajar budak-budak. Sebab nampak macam ajar budak, tapi saya nampak mereka pun nampak okey. Dan cara pembelajaran tu nampak tak ada masalah lah bagi saya. Okey, baik. Okey, terima kasih atas pandangannya. Jadi untuk yang cara pengajaran kita nanti saya akan terangkanlah macam mana kita bawa dekat celik Al-Quran ni. Okey, khususnya kita tengok pada persoalan. Soalan kat sini ada 4. Adakah kita akan mengajar ramai-ramai dalam satu masa? Okey, nanti sekejap lagi saya akan bagi tahu. Ada kemungkinan ke saya akan ajar berlainan jantina? Okey, nanti saya akan bagi tahu juga. Adakah pelajar perlu mute mereka punya Zoom bagi melancarkan sesi mengajar? Okey, ini pun saya akan bagi tahu. Sekiranya PKP tamat, adakah pelajar akan belajar secara online juga? Ni yang Ustaz dah tanya tadi lah kan? Betul-betul. Alright. Okey, baik. Jadi hari ni sebelum saya pergi kepada pengenalan celik Al-Quran ni, saya nak bagi tahu dulu yang 5 perkara yang Ustaz boleh sama-sama ambil ni lah perkara yang penting kata. Okey, yang pertama kalau Ustaz tengok kita memudahkan pelajar tu mengenal huruf dengan menggunakan gambar. Itu yang pertama. Jadi kalau Ustaz tengok, Ustaz Syukur ada menerangkan huruf, dia kaitkan dengan gambar. Jadi sebab tu kalau kadang-kadang kita tengok, boleh ke yang pelajar dewasa ni belajar macam budak-budak? Jadi sebenarnya memang kita terapkan seperti ni, sebenarnya mereka boleh terima cara macam tu. Dan mereka pun rasa memang nak belajar betul-betul mula daripada awal. Jadi dari situ kita nampak mereka ni nak orang kata mantapkan dari segi asas tu lah. Macam tu. Jadi memang kita nak biar mereka ni mantap dari segi asas tu dulu. Dengan cara kita memperkenalkan gambar, memperkenalkan huruf tu kaitkan dengan gambar. Boleh? Okey, yang kedua, memberi semangat kepada pelajar untuk belajar mengaji. Ni penting. Bila pelajar tu datang belajar dengan kita, kita kena sentiasalah maksudnya memberi semangat kepada mereka supaya mereka ni agar semangat tu orang kata tak sekerat jalan. Sebab kadang-kadang ada yang dia mula-mula awal semangat, lepas tu tiba-tiba jadi macam dah lama sikit tu dia rasa macam susah, dia pun jadi slow dah. Jadi kita kena sentiasalah bagi semangat kepada mereka sebab manusia ni biasalah kan, dia naik turun kan. So macam tu, kita kena sentiasa bagi semangat kepada mereka. Okey, yang ketiga, memberi respon dan pujian pada setiap bacaan pelajar. Okey, jadi kalau Ustaz tengok yang dalam video tu sebenarnya video tu memang melibatkan ramai pelajar. Jadi kalau ikutkan memang kita nak respon satu-satu tu memang agak susah lah. Jadi kalau Ustaz dalam kelas yang sebenar nanti, Ustaz akan mengajar dan akan respon setiap bacaan pelajar tersebut. Okay. Jadi bila Ustaz respon, Ustaz akan pujilah, kita puji usaha mereka dahulu. Contohnya kalau dia baca, kalau betul kita puji, bagus contohnya. Kan? Cantik, pandai contohnya. Okay, kalau andai kata dia baca salah, kalau dia baca salah, kita tak kata benda tu kalau salah kita biarkan, tak. Maksudnya kita kena tegur juga. Iaitu yang keempat, tegur dengan cara tidak menyinggung perasaan pelajar. Jadi Ustaz pun tahulah kalau orang dewasa ni kita kena pandai main angin dia. Kan? Maksudnya kita kena tahu cara nak tegur tu agar dia ni, sebab mereka ni golongan dewasa, kadang-kadang ada yang sensitif. Kan? Anak kalau yang tengah belajar dalam umur yang dewasa ni, kadang mereka rasa kalau kita tersilap tegur sikit, takut dia rasa ni lah, rasa macam susah pula anak ni kan. Nak tangkap. Okey, tu yang keempat. Yang kelima, ambil cakna masalah pelajar dalam mengaji. Jadi yang ni sebelum kalau Ustaz tengok yang sesi yang seminar tu pun, Ustaz Syukur ada bertanya dulu kan apa masalah mereka dalam mengaji. Jadi dalam kelas pun macam tu jugalah, Ustaz akan tanya dulu masalah pelajar tersebut. Sebabnya pelajar ni dia masalah dia macam-macam. Ada yang dia kenal huruf tapi bila bersambung ada yang macam keliru. Kan, ada yang macam tak kenal langsung huruf pun ada. Jadi tak peliklah benda tu. Jadi memang kita kena ambil cakna masalah pelajar. Boleh? Boleh. Okey, jadi itu 5 perkara yang Ustaz boleh ambil daripada video yang saya bagi dekat Ustaz. Jadi hari ininya apa yang saya nak fokusnya adalah berkenaan dengan pengenalan dululah yang berkenaan dengan celik Al-Quran. Okey, baik.
kelas yang ustaz akan jalankan nanti kita panggil dia sebagai kelas bimbingan individu. Jadi kalau tengok term kelas bimbingan individu ni memang kita buat kelas tu secara personal, one to one. Jadi dia tak melibatkan ramai pelajar lah. Jadi yang ustaz tengok yang video yang saya bagi tu sebenarnya seminar. Jadi seminar ni kita bukan buat contohnya bukannya pelajar tu perlu masuk seminar baru masuk kelas bimbingan individu, tak. Maksudnya yang seminar tu kita open saja, mana yang masuk. Ada juga yang tak masuk seminar dia masuk terus bimbingan individu pun ada. Jadi tugas ustaznya ustaz tak perlulah nak kena buat seminar ke apa, tak perlu. Hanya standby untuk pelajar yang nak join individu saja. Macam tu. Okay. So memang tak adalah kalau ustaz contohnya ada 10 orang pelajar akan buat kelas tu memang ikut jadual yang dia dah nak. Dia akan bagi tahu dekat admin dia nak waktu sekian, dia akan tengok jadual ustaz. Jadi akan ikut pada jadual tu lah. Maksudnya satu kali sesi satu orang pelajar. Contoh 8-9 pelajar ni, pelajar A. 9-10 pelajar B pula. Macam tu. Alright. Okay, jadi kalau tengok pada umur pelajar dekat kelas bimbingan individu ni, memang kita ambil golongan yang dewasa. Memang tak ambil lah pelajar yang sekolah menengah dengan sekolah rendah, tak. Kalau tengok keseluruhannya lingkungan umur ada yang umur 40, 50, 60 adalah. Yang paling berusia saya tak pasti berapa. Cuma yang boleh saya cakapnya dewasa, ada yang dah pencen pun ada, yang masih bekerja pun ada. Macam-macam background lah. Boleh? Boleh. Okay, yang ni yang saya dah bagi tadi, kita buat secara individu, personal, one to one. Dan setiap pelajar dekat Celik Al-Quran ni, mereka akan bila dah daftar, mereka akan beli modul dengan kita. Jadi mereka akan menggunakan 2 modul saja, celik huruf dengan celik tajwid. Ini memang dia akan pelajar yang ustaz akan dapat ni pun ustaz jangan risau sebab tak ada pelajar yang masuk-masuk dah boleh baca Quran, tak ada. Maksudnya kita akan cari yang pelajar yang memang mereka ni nak mula daripada awal. Jadi tugas ustaznya, ustaz akan fokus pada yang itulah, start daripada awal, celik huruf, bila dah settle huruf, masuk tajwid, bila dah tajwid, masuk Quran. Itu step asas dia lah. Boleh? Boleh. Okay, bila dah ada modul, jadi ustaz tak kena fikir dah nak cari modul apa, Iqra' ke apa, tak perlu. Jadi tugas gurunya pula perlu menguasai modul yang digunakan di Celik Al-Quran. Jadi modul dah ada, sekarang ni kita nak latih ustaz guna modul tersebut. Contohnya macam huruf. Macam mana ustaz nak terangkan huruf tu, nak kaitkan dengan gambar. Tu pentingnya latihan ni lah. Okay, itu untuk huruf. Kalau masuk pada tajwid pula, kita kat sini tak menerangkan benda yang susah lah kepada pelajar. Contohnya kalau tajwid banyak hukum kan. Ada mat tu, ada mat ni. Jadi kita tak terangkan yang tu. Kita ambil cara yang shortcut, cara yang mudah untuk pelajar ni dapat baca Quran. Macam tu. So yang tu nanti ustaz akan belajarlah benda tu. Okay. Yang keduanya, setiap guru perlu menjalankan kelas, sesi kelas mengikut SOP yang kita telah tetapkan. Jadi SOP yang kita buat ni adalah sebenarnya untuk membantu guru-guru handle kelas. Kita bukan nak membebankan guru, tak. Kita cuma nak bagi, nak mudahkan perjalanan kelas tu. Lebih orang kata smooth lah. Sebenarnya. Boleh? Boleh. Okey, jadi apa yang saya nak terangkan pada hari ini adalah 3 nilai teras di Celik Al-Quran. Okey, 3 nilai teras ni 3 nilai yang ustaz kena orang kata jadikan sebagai pegangan lah di Celik Al-Quran. Jadi yang ni yang ustaz akan amalkan bila dalam situasi dalam kelas nanti dan juga yang ustaz akan buat semasa sesi simulasi nanti. Okey. Teknik yang 3 ni, yang pertama adalah mudahkan. Okey, mudahkan ni maksudnya ustaz akan mudahkan pertama dari segi sesi pengajaran ustaz. Dalam sesi pengajaran ustaz, gaya bahasa, penggunaan istilah, semua yang benda yang tidak membebankan pelajar. Dan yang keduanya, kita cuba sedaya upaya untuk bagi mereka rasa belajar Al-Quran ni sebenarnya mudah. Sebabnya ramai orang kat luar sana dia rasa takut nak belajar mengaji. Satu, kadang-kadang sebab dia takut susah nak faham.
Yang kedua, takut dengan ustaz tu, takut ustaz garang. Yang ketiga, kalau tengok kadang-kadang huruf okey lagi, bila masuk tajwid dia rasa takut sebab rasa macam banyak nak kena ingat. Kan, kalau tajwid kalau tengok yang dalam tu ada banyak nama-nama hukum mat. Jadi kat situ, itu antara salah satulah penyebab yang jadi orang takut nak belajar. Okay. Jadi kita memang kena sedaya upaya untuk mudahkan mereka. Jadi mengikut apa yang kita dah tetapkan, ustaz follow saja. InsyaAllah mudah. Okay, yang kedua puji. Ni puji ni penting. Macam yang saya dah bagi tahu tadi, bila dalam kelas ustaz akan sentiasa puji mereka ni. Kita puji dari segi usaha mereka. Sebab keinginan mereka nak belajar, kita puji mereka. Dia baca, kita puji mereka. Kalau salah, kita tegur. Tegur dengan cara yang ada SOP kita dah tetapkan lah. Puji pun ada perkataan-perkataan yang kita boleh lontarkan kepada mereka supaya bila mereka belajar tu lebih orang kata bersemangat lah. Tu yang penting. Okey, dan yang terakhir adalah ambil berat. Okey, ambil berat ni, apa yang ustaz kena ambil berat? Yang pertama, kita ambil berat dari segi masalah mereka. Masalah dalam mengaji lah. Kalau masalah personal tu, terpulang lah. Ada pelajar ni dia suka share, ada juga. Itu atas kepandaian ustaz lah nak handle macam mana. Tapi kalau yang kita fokusnya kat sini adalah masalah dari segi mengaji tu. Ada pelajar ni macam-macam masalah lah. Jadi ustaz akan ambil berat masalah mereka. Kalau mereka tak kenal huruf, cuba sedaya upaya untuk bagi mereka ni mahir sebut huruf dengan baik. Okay, lepas tu yang keduanya ambil berat dari segi progress dia, kemajuan dia. Maksudnya bila contohnya ustaz dah tahu pelajar ni ada masalah dari segi huruf tak apa kenal. Jadi penting untuk ustaz untuk bagi dia betul-betul mahir huruf tersebut. Kita ada 2 modul. Kalau yang modul celik huruf tu andai kata dia ambil masa lebih daripada 3 bulan contohnya, tak mengapa. Lebih daripada tu pun tak apa. Maksudnya dekat celik Al-Quran ni kita tak tetapkan contoh huruf perlu sebulan, tak. Tajwid perlu 3 bulan, tak. Maksudnya kita tak ada KPI macam tu lah. Jadi kita akan tengok pada sejauh mana yang pelajar tu dapat. Maksudnya kita akan sedaya upaya kita untuk biar dia betul-betul dapat mengaji. Berapa lama yang dia nak mahir untuk huruf dengan tajwid tu, itu terpulang. Tengok pada kemampuan pelajar tu. Boleh. Tu masuk ambil berat lah. Jadi kita tak boleh lah macam kita tiba-tiba dia tak mahir lagi yang bab ni. Tiba-tiba kita nak bawa dah dia ke yang bahagian seterusnya. Jadi dia akan jadi kesian dekat pelajar tersebut. Bila dah masuk Quran pun dia tak dapat baca dengan baik lagi. Bagus. So itu yang kita buat untuk yang di celik Al-Quran. Jadi yang 3 ni lah juga yang saya akan tengok secara umum bila pengajaran nanti yang ustaz akan buat nanti. 3 ni jugalah yang saya akan nilai. Boleh? Boleh. Alright. Okay. Jadi ini SOP. SOP ni yang saya akan bagi nanti. Jadi kita ada SOP kelas bimbingan individu. Kalau sekarang ni kita buat kelas bimbingan online lah. Jadi beza dia tak ada beza sangat. Cuma bezanya persediaan sebelum kelas tu lah. Persediaan sebelum kelas ustaz kena ready sediakan dari segi inilah alat untuk buat kelas secara online. Lepas tu kita ada SOP kemaskini jadual pelajar. Yang ni bila ustaz dah dapat pelajar nanti saya akan bagi. Sebab nanti ustaz akan masuk dalam grup bersama dengan pelajar. Jadi setiap kali sesi kelas sehari sebelum kelas tu ustaz akan update jadual dulu. Macam itulah. Lepas tu kita ada SOP puji pelajar pun ada. Dalam ni kita ada letak sekali lah macam mana nak menegur pelajar juga. Jadi lebih mudah lah ustaz nak tahu kalau contohnya pelajar ni yang jenis macam ni macam mana nak buat. Senang. Okay. Lepas tu yang terakhir penerangan konsep suku kata. Yang ni ustaz ada tengok kalau dalam video ustaz syukur ada terangkan yang konsep tu kan. Jadi konsep suku kata ni kita ada dah sediakan macam skrip lah maksudnya macam mana ustaz nak terangkan kepada pelajar. Ikut pada SOP yang kita dah tetapkan. Jadi lebih mudah lah sebenarnya. Boleh? Boleh. Okey, setakat ni ada apa pun soalan sebelum kita tamatkan sesi pada petang ni? Tadi contoh macam cakap ada skrip untuk saya apa ni?
memudahkan pelajar untuk faham, betul. Tapi betul. kalau macam saya ada cara saya tersendiri, tak ada masalah, betul. Dia cara yang tersendiri tu tengok macam mana. Contohnya dari segi konsep tu kena sampai lah maksudnya. Yelah. Kalau ustaz nak cerita contohnya kita bagi skrip tu sebenarnya sebagai orang kata panduan lah. Panduan lah. Panduan. Sebagai panduan. Tak adalah kata macam kena copy bulat-bulat. Tapi apa kalau yang cara ustaz sampaikan tu mudah untuk belajar faham, kita boleh terima. Yang pentingnya mudah. Kalau macam kita tengok macam ustaz terangkan tu macam susah je pelajar nak faham, itu kita akan tegur lah cara macam mana yang lebih mudah. Macam tu. Jadi kita sediakan skrip tu sebenarnya untuk ustaz dapat idea lah sebenarnya. Senang cerita. Macam mana nak bagi penerangan. Okey, boleh? Boleh. Alright, ada apa-apa lagi yang ustaz rasa macam risau ke? Tak ada kot. Tak ada. Tak ada. Alright. Okay, jadi kalau tak ada, kita akan, nanti saya akan WhatsApp Ustaz Haziq tu dan saya bagi nombor Ustaz Haziq dekat Ustaz dan Ustaz bagi tahulah dekat dia yang Ustaz akan join kelas malam ni. Jadi kalau ikutkan kelas malam ni, dia kalau lebih 2 orang, dia akan jadi 45 minit je. Boleh join kan? So kalau Ustaz masuk, kalau 45 minit. 40 ke 45 minit? Saya masuk tengok je lah kan. Ustaz perlu tu kan. Jadi kalau contoh Ustaz perhati je, betul. Ustaz perhati je. Ustaz tak perlu on kamera, tak perlu on audio. Ustaz tengok je. Kalau Ustaz terkeluar tu, Ustaz boleh masuk balik je sebenarnya. Sebab dia yang kalau Zoom yang tak langgan ni, dia tak boleh ni. Dia tak boleh lebih daripada ni. 45 minit kalau 3 orang lah. Okey, boleh? Nanti saya akan WhatsApp Ustaz Haziq. Nanti saya confirm balik untuk jadual tu. Saya nak tanya satu soalan lagi. Boleh? Ramai ke pengajar? Tenaga pengajar? Sekarang ni kalau ikutkan yang ada dengan kita lebih kurang 30 rasanya tak silap saya. Ramai. 30 orang. Jadi yang kita nakkan lagi ni, kalau ikutkan kalau boleh nak sampai 40 orang lah. Maksudnya kekosongan tu banyak lagi lah. Sebabnya pelajar yang nak belajar ni pun dia ramai yang nak belajar malam, ramai nak belajar hujung minggu. Jadi ustazah yang dah ada ni macam dah penuh dah malam. Jadi kita terpaksa kena cari yang ustaz lain pula. Jadi sebab tu yang kita kena terpaksa top up tu yang tenaga pengajar. Sebab kita tak ajar ramai-ramai kan. Kalau ajar ramai tu senang sikit kan. Jadi kita buat personal ni terpaksa kita kena cari tenaga pengajar yang baru lah. Jadi kalau tengok pada jadual ustaz tadi, nice lah tu malam. Kalau ustaz boleh isi. Sebab memang ramai lah orang nak belajar malam. Anak yang kalau dah bekerja lah. Kalau yang pencen tu dia tak ada masalah. Dia ambil hari biasa je lah. Okay, boleh? Betul yang soalan saya yang lainan jantina tu macam mana? Yang lainan jantina tu. So yang lainan jantina tak adalah. Maksudnya ustaz akan mengajar golongan yang lelaki je lah. Dia tak ada pelajar perempuan. Kalau pelajar perempuan tu kita bagi dekat ustazah. Macam tu saja. Okay, boleh? Boleh. Okay, ada apa-apa lagi sebelum saya tamatkan? Tak ada. Alright. So kita tangguh dulu perjumpaan kita pada petang ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih Ustaz. Kita jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Okey, sama.